Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kembali kita dalam rancangan YouTube Ringkas, YouTube pendek kita, anjuran daripada SM. Dan topik pada kali ini agak menarik. Topik pada kali ini kita akan kupas mengenai kenapa scaping ni tidak beberapa sesuai untuk golongan yang baru berjinak-jinak ataupun baru nak mencuba menjadi seorang pedagang. Okay, kenapa dia kurang sesuai? Alright. Itu adalah topik yang menarik untuk kita kupas pada hari ini. Alright. So, yang pertama adalah mengenai dengan knowledge. Knowledge, pengalaman dan juga experience kita dalam technical, dalam kita scaping. Scaping ni maksudnya kita masuk very short term. Alright. Masuk sekejap, keluar. Sekejap, keluar. Sekejap, keluar. So, dia perlukan experience, perlukan pengalaman, perlukan knowledge yang tinggi daripada segi teknikal untuk kita keluar masuk dalam pasaran. Okey, itu yang pertama. Dan seterusnya kita akan melihat kepada faktor sentimen pasaran. Sentimen pasaran memang dia betul-betul kita kena ada info yang cepat, pantas supaya kita sentiasa up to date. Sebab untuk scaping, dia betul-betul kita akan nampak dia akan react kepada news flow. Apa perubahan berlaku di pasaran luar. Okey, kita kena update. Contoh dekat update, kita boleh update kat Bloomberg ke, ataupun dekat Forex Live ke, dekat Forex Factory bahagian forum ke, tak ke, di bahagian economic calendar ke, tak kisah. So, kita memang betul-betul kena sensitif kepada perubahan cerita di luar. So, itu antara faktor-faktor utama yang perlu kita kena ketahui dahulu kalau kita nak menjadi seorang scaper. So, benda tu memang dia betul-betul sensitif. Okey, yang ketiga ataupun yang seterusnya, kita kena melibatkan dengan kawalan emosi yang amat tinggi. So, benda ni kalau contohnya kita berturut-turut kalah, trade pertama kalah, pagi kalah, pukul 10 kalah, pukul 12 kalah. So, kita plan satu hari kita nak masuk 10 kali. Kalau dah 3 kali berturut-turut kita kalah, kalau emosi kita rosak, memang rosaklah satu hari itu. So, memang penekanan ataupun kawalan emosi yang level tinggi-tinggi yang perlu kita apply kalau nak menjadi seorang trader scalping. Trader untuk short term ni. So, memang emosi memang kena tip-top, baru cantik, baru cun untuk kita menjadi seorang scalper. Dan next adalah modal yang wajib kita untuk trade. Contoh kita plan 10 kali. So, dalam 10 kali kita trade, kita mesti ada satu modal yang khas kita peruntukkan untuk setiap kali trade. $10 ke, $5 ke, berapa dolar. So, itulah yang perlu kita plan dahulu. Kita rangka dahulu. So, setiap perbelanjaan kita, setiap kos yang kita ambil, kita perlu kira-kira dahulu. So, daripada segi modal, kita perlu tahu satu persatu. Kita kena tahu secara keseluruhannya. Alright? Dan apabila kita cerita tentang cerita pasal scalper ni, dia amat sensitif kepada technical. Dia memang berat kepada technical analysis dan juga kepada faktor sentimen pasaran. Dia memang akan react. Benda tu memang antara elemen-elemen penting dalam kita membuat ataupun kita sebagai seorang scalper. Okey, dan next, faktor-faktor yang menjadi persoalan adalah faktor masa. Kekangan daripada segi masa. Untuk scalping, kita perlu committed. Ada satu masa yang kita akan allocatekan. Contoh dalam sehari, berapa jam kita sebenarnya nak trade 100% fokus. Adakah kita nak trade daripada pagi sampai sebelum tidur, ataupun tak tidur kita trade tu memang perlu kita tahu. Kita kena identify dahulu berapakah masa yang kita peruntukkan untuk kita berdagang ataupun untuk kita trade, untuk scalping ke ataupun macam mana. Okey, dan yang last sekali adalah kita mesti kenal diri kita. Kita ada kerja hakiki ke tak? Adakah kita jadi memang full time trader, income kita 100% depend on kita punya trade, ataupun kita memang sekadar part time mencuba untuk trade. Okey, so kita kena kenal diri kita. Kita trader yang macam mana? Adakah kita trader full time ataupun sebagai part time? Okey, elemen-elemen ataupun semua faktor-faktor ni mesti kita kena
perhatikan dahulu, kita kena ambil berat dan kita kena kenal diri kita, kita nak letakkan diri kita dalam trader yang mana. Memang agak susah sebenarnya scalping. Okay, memang agak susah untuk kalau newbie baru nak start trading dengan scalping. So dia memang berat. Alright. Okay, cukuplah setakat ni untuk video kali ni, dan kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang. Sebelum tu jangan lupa untuk subscribe dan on notification di YouTube SM kita supaya kita dapat info ataupun kita dapat video-video klip yang baru dengan cepat dan pantas. Okey? Okeylah, cukuplah setakat ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jumpa lagi kita.